Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Saya berpesan pada diri saya dan berkongsi hal itu dengan sidang Jumaat yang hadir. Di bulan ini, khususnya di minggu ini, ramai orang akan memperkatakan tentang kemerdekaan. Bersempena dengan kemerdekaan ataupun tarikh 31 Ogos yang dianggap tarikh kemerdekaan bagi negara ini. Sebelum kita membicarakan tentang kemerdekaan, marilah kita melihat kembali kepada sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat umat ini. Jika kita lihat kepada kehidupan manusia pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya orang Arab, mereka menjadi umat yang lemah, yang tidak berupaya. Walaupun mereka menguasai Mekah, tetapi mereka bukan kerajaan yang besar. Empire-empire yang besar, Rom dan Parsi, mereka geruni dan takuti. Sebelum mereka sudah ada empire-empire lain, umat-umat di Mesopotamia umpamanya, di India, di China, kerajaan-kerajaan besar yang mempunyai latar sejarah yang hebat telah muncul. Orang Arab tidak ada habuan daripada itu semua, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka rasul. Maka orang Arab yang hidup untuk diri dan kabilah mereka menjelma menjadi umat yang hidup untuk manusia keseluruhannya. Dan agama yang dibawa mereka ialah agama yang merentasi orang Arab, ialah agama untuk manusia keseluruhannya tanpa mengira bangsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang insan dengan beberapa orang yang mengikutnya dan berpuluh-puluh sahabah, kemudian berhijrah ke Madinah, kemudian membentuk suatu kekuatan. Walaupun Madinah itu lebih kecil, jauh lebih kecil daripada daerah Kangar, tetapi dengan kekuatan, dengan keyakinan, dengan peranan yang mereka lakukan sebagai manusia
menyampaikan risalah kepada manusia yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat mereka. Allah menyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dengan demikian kami jadikan kamu umat yang pertengahan supaya kamu menjadi saksi kepada sekalian manusia. Allah menyatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, kamu mencegah daripada yang munkar, dan kamu beriman dengan Allah. Dengan mesej itulah orang Arab tidak lagi hidup untuk kabilahnya, tapi dengan semangat juang yang besar membawa Islam untuk disampaikan dinut tauhid, agama tauhid, untuk manusia menyembah Allah dan mengeluarkan diri daripada cengkaman kekejaman agama-agama, dan membebaskan diri daripada syirik, mendaulatkan Allah dan ajarannya, dan membebaskan manusia daripada segala yang menyanggahi Allah dan ajarannya. Maka orang Arab, apabila wafatnya Nabi SAW, para sahabat yang majoriti mereka orang Arab, pada zaman Abu Bakar Siddiq, kemudian pada zaman Umar bin Khattab, empire Islam daripada bumi yang kecil mula menguasai empire-empire yang besar. Rom dan Parsi yang menjadi empire yang menguasai dunia ketika itu. Satu persatu wilayah Rom dan Parsi akhirnya berada di bawah kekuasaan orang Islam. Mereka tidak pergi untuk menyamun harta rakyat Rom dan Parsi, tetapi mereka pergi untuk membawa risalah Islam. Kerana Nabi SAW menulis kepada pembesar Rom, kepada pembesar Parsi, min Muhammad Rasulullah ila azimir Rum, min Muhammad Rasulullah ila azimil Furs, daripada Muhammad Rasulullah kepada orang besar Rum, pada Muhammad Rasulullah kepada orang besar Parsi. Aslim taslam yu'tikallahu ajra marratain. Islamlah nescaya kamu selamat, nanti Allah akan memberikan kepada kamu 2 pahala. Rasulullah SAW wafat. Rom dan Parsi tidak tumbang, tetapi para sahabat membawa misi itu. Pada zaman Umar bin Khattab, satu persatu wilayah Rom dan Parsi tumbang menjadi wilayah Islam. Pada hari Umar bin Khattab membuka Palestin, beliau pergi ke sana dengan pakaian yang sederhana, sehingga sebahagian dari kalangan panglima tentera Islam yang ada, Abu Ubaidah, Khalid Al-Walid, merasa bahawasanya tak sesuai pakaian khalifah dibandingkan dengan ramai orang-orang Kristian yang sedang menunggu kehadiran khalifah. Mereka mencadangkan agar khalifah memakai pakaian yang lebih cantik dan segak untuk menunjukkan kepada orang-orang Kristian yang mana wilayah mereka telah pun dikuasai oleh Islam. Sayyidina Umar bin Khattab memberitahu Abu Ubaidah dan sekalian yang hadir, kunna adhilla qaumin fa'azzana Allahu bil Islam, famahma nabtaghil izzata bighairi ma a'azzana Allah azallana Allah. Kita dahulu adalah kaum yang hina, Allah memuliakan kita dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain daripada Islam, kita akan dihina oleh Allah. Umar bin Khattab dan para sahabat mencari kemuliaan dengan Islam. Empire Rom jatuh, tetapi jatuh dengan akhlak Islam. Para tentera yang masuk dengan semangat membawa dakwah, bukan mengambil harta.
ketika tentera Islam menguasai Homs di Syria dan mengutip cukai daripada rakyat Homs yang beragama Kristian. Apabila tentera Islam mendapat khabar Rom menyediakan pasukan yang besar untuk menghadapi tentera Islam, Abu Ubaidah mengarahkan supaya tentera kembali berjumpa dengan rakyat Kristian Homs. Kembalikan semula cukai mereka ke tangan mereka, kerana kita tidak dapat menjamin kita akan dapat mempertahankan wilayah mereka. Terkejut rakyat Homs di Syria. Bagaimana mungkin tentera yang sudah mengutip cukai, mengembalikan cukai ke tangan rakyat, apabila merasakan mereka mungkin tidak dapat mencapai kemenangan dalam peperangan kerana persiapan musuh begitu besar. Padahal mereka Kristian dan tentera itu Islam, wang sudah di tangan mereka. Apabila peperangan berlaku, tentera Islam menang menghadapi Rom. Tentera Islam kembali ke wilayah Homs. Umat Homs yang Kristian keluar bukan untuk mengembalikan semula cukai, tapi untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika tentera Islam yang diketuai oleh Qutaibah, yang diketuai oleh Muslim bin Qutaibah Al-Bahili, memasuki wilayah Samarkand di Uzbekistan dan negara yang bersekitaran dengannya, tentera sebelum memasuki kawasan ada beberapa tanggungjawab yang mesti ditunaikan. Pertama, mestilah menyeru penduduk negara itu kepada Islam. Kedua, jika mereka enggan, hendaklah ditawar perdamaian dengan mereka, dengan mereka membayar jizyah ataupun cukai. Jika mereka terus enggan, barulah wilayah boleh dimasuki oleh pasukan tentera. Muslim bin Qutaibah Al-Bahili telah mengambil satu tindakan dengan memasuki wilayah Samarkand, Uzbekistan, tanpa melalui proses itu, kerana dibimbangi pembesar-pembesar Samarkand membawa lari harta negara Samarkand. Apabila tentera Islam sudah menguasai Samarkand dan memegang wilayah berkenaan, orang-orang Samarkand mempelajari tentang Islam dan mengetahui tindakan tentera memasuki wilayah mereka itu adalah satu kesalahan. Mereka menghantar perwakilan untuk bertemu dengan Omar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah yang berada di Syria. Ribu batu jauhnya, ribuan kilometer. Wakil pergi sampai ke sana, sehingga berjumpa dengan Omar bin Abdul Aziz khalifah yang sedang duduk di rumahnya. Dia tak sangka itu rumah khalifah. Dia menunjukkan surat pemimpin Samarkand. Omar bin Abdul Aziz melihat surat berkenaan, lalu memusing surat itu, menulis nota di atas surat itu. Dia memberitahu kepada Gubernur Samarkand, sila laksanakan mahkamah yang membicarakan tentera, lalu meletakkan cop mohor khalifah. Wakil itu mengambil surat dengan penuh kekecewaan. Tentera berpuluh ribu, hanya satu nota kecil di atas surat sahaja yang diberikan oleh khalifah. Kata beliau, jika tidak kerana aku bimbang dikatakan bohong, nescaya aku buang surat itu, kerana dia tidak bersungguh-sungguh. Namun apabila balik sampai ke Samarkand, dikumpulkan penduduk Samarkand yang tidak beragama Islam, kerana apabila dia sampai ke Syria, orang Syria bertanya, apa agama kamu? Kamu masuk ke masjid tidak salat. Aku agama ahli Samarkand. Dia balik sampai ke negerinya, ditunjuk surat berkenaan. Pembesar-pembesar Samarkand yang tidak Islam kata, apa boleh kita buat? Itu sahaja yang dia bagi, tidak ada harapan. Tak apa, kita bagi kepada Gubernur. Diserahkan surat itu pada Gubernur Samarkand. Dengan segera Gubernur Samarkand, walaupun nota khalifah yang pendek, taat kepada khalifah muslimin. , 1 mahkamah telah ditegakkan.
qadi ataupun hakim Al-Jumai' bin Hadir Al-Baji telah memanggil panglima-panglima tentera, bertanya ketika itu Muslim bin Qutaibah sudah tidak ada, bertanya yang menggantikannya, mengapa dimasuki Samarkand tanpa mengikuti peraturan? Katanya kerana kita bimbang pemimpin-pemimpin Samarkand membawa lari harta. Kata Qadi Al-Baji, kita tidak datang untuk merampas harta orang, kita datang untuk membawa Islam kepada mereka. Dengan segera tentera diarahkan keluar keseluruhannya daripada Samarkand. Kata ahli sejarah, belum sempat matahari tenggelam, keseluruhan tentera Islam keluar daripada Samarkand. Terkejut penduduk Samarkand, lalu dihantar surat menyeru kepada Islam, surat perdamaian, dan kemudian kemasukan tentera kali yang kedua. Disitulah beramai-ramai orang Samarkand mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah umat yang besar di dalam sejarah. Itulah umat yang gilang gemilang, yang telah membawa peradaban, tamadun, sains, matematik, fizik dan kimia kepada barat. Sehinggalah apabila kita meninggalkan Islam dan berpecah menjadi dua iliad, menjadi negara-negara yang kecil, hilangnya khalifah dan kedudukan pemerintahan yang memayungi manusia dengan agama, akhirnya satu persatu wilayah-wilayah orang Islam telah dirampas. Jauh British datang untuk mengambil bumi tanah Melayu, jauh Belanda datang daripada sebuah negeri kecil boleh merampas Indonesia yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingat nikmat Allah kepada kamu. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, ketika dahulu kamu bermusuh, Allah telah mendamaikan jantung hati kamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan nikmatnya kamu bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kamu dahulu di atas di tepi jurang neraka, di tebing jurang neraka. Fa anqadhakum minha, Allah telah menyelamatkan kamu daripadanya. Empire Islam yang gilang gemilang, bukan empire orang Arab, tapi empire Islam. Al-Imamul Bukhari bukan orang Arab. Imam Abu Dawud At-Tirmidzi, Abu Hanifah, An-Nasai, mereka semua imam-imam yang besar. Sibawayh, Abu Ali Al-Farisi dalam bahasa, jago-jago besar ilmuwan Islam, mereka bukan orang Arab. Kerana agama ini bukan agama orang Arab, tapi ia adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang demikian itu kami jadikan kamu umat pertengahan. Wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'budun, kata Allah, inilah umat kamu, umat yang satu, dan akulah Tuhanmu, hendaklah kamu mengabdikan diri kepadaku. Hasil daripada kecuaian kita, sudah tidak lagi ada lagi empire Islam yang besar. Yang ada hanyalah umat yang diperkotak-katikkan, yang sering saban kali kita mendengar berita umat Islam ditindas di sana dan di sini. Tidak ada jalan untuk kita kembali
memasuki kemuliaan yang pernah kita masuki, melainkan dengan kembali menabalkan Islam menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Dengan itulah cara orang Arab yang hina kembali mendapat kedudukan. Dengan itulah cara bangsa-bangsa yang hina mendapat kedudukan dalam sejarah, iaitu dengan mereka memegang Islam. Orang Islam menguasai India, orang Islam sampai ke China, orang Islam sampai ke wilayah-wilayah yang besar, kerana mereka menjadi pembawa risalah Islam. Apabila mereka menjadi pemburu harta, tidak mereka memperoleh harta, tidak juga mereka memperoleh kekuasaan, dan tidak juga mereka menjadi orang yang membawa risalah agama. Marilah sempena kemerdekaan ini kita berusaha menyatukan umat Islam ini, mengingati tujuan kita sebagai umat Islam, hidup dengan mulia dengan agama, mempelajari agama, berusaha memahami agama, mengamalkan agama di dalam diri kita, dan senantiasa mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bertakwalah pada Allah dan berbekallah, sebaik-baik bekalan adalah takwa. Ada beberapa perkara yang patut kita sama-sama ingatkan. Pada hari Jumaat, kita datang Jumaat. Sebahagian orang apabila hari Jumaat dia datang, dia tidak mendengar khutbah. Dia masih lagi ada yang duduk di luar bersembang dengan kawannya, bercakap dengan kawannya, menunggu hanya untuk salat, mengelakkan diri daripada orang kata tidak salat. Sesiapa yang berbicara ketika khatib sedang membaca khutbah, maka laralah pahala, maksud sia-sialah pahala Jumaatnya. Maka dengan itu, marilah kita berdisiplin dalam hal ini, kerana kita diberi peluang oleh agama ini seminggu sekali sekurang-kurangnya mendengar nasihat-nasihat agama melalui khutbah-khutbah Jumaat. Yang kedua ialah menjadi tanggungjawab ibu bapa, memastikan anak hadir kepada solat Jumaat dan solat-solat yang lain, kerana ini merupakan tanggungjawab yang besar. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada api neraka. Seorang bapa bila dia mati, bukan saja ditanya tentang salatnya, ditanya juga tentang tanggungjawabnya sebagai bapa di dalam memastikan anak-anaknya mengamalkan agama. Jika sekadar untuk memberi makan dan minum, ibu bapa selain Islam juga memberi makan dan minum, bahkan lebih baik daripada apa yang kita sediakan. Jika sekadar untuk memberikan tempat tinggal, selain daripada Muslim juga melakukan hal yang sama. Jika sekadar untuk memberi makan yang cukup sehingga besar, bukan saja ibu bapa manusia, ibu bapa haiwan juga melakukannya. Tapi Muslim mempunyai tanggungjawab yang lebih daripada itu, iaitu memastikan anak-anak menunaikan salat. Muru awladakum bis salah, suruh anak-anak kamu menunaikan salat. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Hal yang berikutnya ialah tentang kaitan khutbah pada hari ini, tentang tajuknya yang asal, tentang tanggungjawab kita untuk memastikan kita memakan benda yang halal, menggunakan yang halal. Maka sama-samalah dalam kehidupan untuk diberkati. Jika tentera Islam tak ambil wang daripada rakyat Kristian, demikian orang Islam hendaklah menjaga harta jiran, harta orang lain, tidak makan, tidak ambil harta di pejabatnya dan apa saja, melainkan apa yang menjadi haknya. Sesiapa yang mengambil apa yang bukan haknya,
dosa itu tidak dapat dipadamkan oleh salat dan puasanya, sehinggalah mempunyai hak itu menuntutnya pada hari akhirat kelak, ataupun menghalalkannya ketika dia masih hidup di atas muka bumi ini. Nabi SAW mengajar kita berdoa, Allah makfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika an man siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal engkau daripada yang harammu, dan cukuplah aku dengan kurniaanmu daripada selain daripadamu. Banyak-banyaklah kita berdoa supaya kita diberikan rezeki oleh Allah yang halal, dan Allah meluaskan rezeki kita, memberikan kurniaan apa yang kita sangka dan tidak sangka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, percayalah, rezeki merupakan keajaiban kurniaan Allah. Sesiapa yang meminta pada Allah, Allah memberi rezeki kepadanya dengan jalan yang ia sangka dan dia tidak sangka. Wang gajinya yang sedikit boleh mengkayakan orang yang miskin dengan kurniaan Allah Jalla wa'ala, kalau Allah mengkendakinya. Pohon rezeki daripada Allah, ia mendatangkan berbagai-bagai cara dalam kehidupan manusia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat pada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Said Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan pemangku Raja Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera. Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Syafi, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Engkau berikanlah kesembuhan kepada hamba-Mu Raja kami Tuanku Said Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, yang telah menerima rawatan dengan kesembuhan yang baik. Engkau mudahkanlah segala urusan baginda, ringankanlah segala beban, dan liputilah jiwa baginda dengan iman dan kebahagiaan. Engkau limpahilah jasad dan umur baginda dengan penuh keberkatan. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau baikilah pergaulan kami, Engkau jadilah kami umat Islam yang bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Engkau pelihara kami dari penyakit lemah, malas, berpemikiran dangkal, dan buruk budi pekerti. Ya Allah, Engkau angkatlah martabat hamba-hamba-Mu yang berpegang dengan kitab dan sunnah Nabi-Mu. Berilah kekuatan pada kami untuk menghindari amalan syirik, bid'ah, khurafat dan maksiat. Ya Allah, limpahlah negeri Perlis ini dengan keberkatan. Engkau bimbinglah kami dan penduduknya kepada amalan salih yang Engkau redha. Penuhilah jiwa kami dengan mencintai agama-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.